Assalamualaikum, selamat pagi semua kepada followers Impiana yang ada kat luar sana yang tak jemu-jemu. Setiap hari Sabtu menantikan saya, Mariam Syukur, editor majalah Impiana bersama anda. Kadang-kadang pagi Sabtu saya buat sembang laman. Kadang-kadang saya buat sembang deko. Tapi pada minggu ini adalah sembang deko. Minggu sembang deko kita. Okey, pagi ni lain dari yang lain. Selalunya kalau sembang deko ni saya akan menjemput pakar hiasan dalaman, pakar seni bina dalaman, arkitek dan sebagainya. Kita bercerita pasal hartanah. Tapi kadang-kadang hari ini saya menjemput seorang anak muda. Kalau anda tengok di sebelah saya pagi ni, siapakah gerangannya? Kita nak bercerita, kita nak ganas sikit pagi ni. Selalunya benda-benda ni orang lelaki je yang buat. Tapi kalau ada wanita dekat sebelah ni yang boleh buat, wanita yang sebelah saya ni boleh buat, maknanya kita semua wanita dekat luar sana, kakak-kakak macam makcik, ibu-ibu, semua pun boleh buat. Okey. Siapa yang ada kat sebelah saya tak naklah cakap. Saya tahu anda semua dah tahu sebab dekat poster apa benda yang saya nak cakap dan nama beliau dah terpapar dekat dalam poster tu. Tapi saya nak minta panel saya pagi ni, yang manis pagi ni, yang sudi nak buat sembang deko bersama Impiana bersama saya pagi ni, memperkenalkan diri beliau dan siapakah dia. Selamat pagi Akila. Selamat pagi semua. So, saya kena kenalkan diri kan? Ya, kena kenalkan diri. Okey, Assalamualaikum. Nama saya Nur Akila binti Zainuddin dan umur saya tahun ni 29 tahun. Saya merupakan seorang pelajar master dalam bidang engineering di UiTM Shah Alam. So, hai budak-budak UiTM Shah Alam. Siapa yang pelajar UiTM Shah Alam ataupun orang kata bekas pelajar UiTM Shah Alam, boleh PM ramai-ramai kat bawah. Mungkin kenal, mungkin junior anda dan mungkin senior anda. Kan? Okey, Akila ni macam mana yang dia beritahu kepada saya apabila saya mengenali beliau. Okey, macam mana saya mengenali Akila? Menarik, ini yang kena tahu dulu. Okey. Kalau anda semua pernah lihat Instagram Impiana dan selalu follow Impiana, ada ternampak posting tentang Akila membuat orang kata membaik pulih balik barang-barang elektrik. Tapi dengan tagline dia, "Hi gang." Kan. Okey, jadi anda dekat luar sana adalah geng kami pagi ni. Siapa yang ada ni adalah geng kami. Okey, geng saya dan juga geng Akila. Okey, pagi ni yang bestnya sebenarnya, kalau anda nak tahu pelajar jurusan master dalam engineering dan pernah menghabiskan pelajaran dalam jurusan elektronik, ya, betul kan Akila? So beliau akan bercerita dengan kita ni pagi ni, berkongsi cerita, nak bercerita tentang apa itu elektrik, betul? Dan apa itu elektronik. Sebab dia kata ada perbezaan dekat sini. Dia kata mungkin dekat luar sana anda semua dan mungkin dan termasuk dengan saya akan confuse dan mungkin akan rasa benda tu sama, tetapi sebenarnya dia adalah perbezaan. Okey, mungkin Akila boleh terangkan apa itu elektronik dan elektrik. Apa perbezaan dia? Okay, so elektronik dengan elektrik ni dia beza tau, dia tak sama. Kalau kita nak tahu, elektrik ni dia lagi bahaya daripada elektronik. Sebab elektrik ni dia punya voltage dia sangat tinggi. So kalau dekat rumah kita biasanya 240 volt. Tapi kalau elektronik dia punya voltage dia tak tinggi, contohnya macam 5 volt macam itulah. So contoh-contoh kalau barang elektrik ni, kalau kita pergi kat dapur rumah kita kan, kita nampak ada water heater, apa lagi, ada microwave, apa lagi microwave, blender, periuk nasi. Ya, blender, periuk nasi. Lepas tu kalau elektronik ni dia tak bahaya sangat lah. Dia lebih pada macam barang-barang power bank. Yang paling dekat dengan kita ni handphone kita. Handphone. So, tapi bila Akila menyebut pasal handphone kan, kadang-kadang ada berita yang kita tengok handphone meletup. Macam mana tu? Semua orang dah takut. Handphone pun orang takut. Macam mana?
So saya kurang pastilah tu. Rasanya ada masalah dengan bateri lah tu je kalau handphone meletup tu. Dia Tapi jangan overcharge lah biasanya. Kalau boleh just bila sebelum dah reach 100% tu tanggal terus, unplug terus dia punya plug tu. orang kata Untuk janganlah keselamatan lah. bias. Sebenarnya walaupun Ha. benda tu elektronik yang apa yang Akila kata okey dia setakat 5 watt aja, tak tinggi dia punya voltage dia tu, tapi macam mana pun dia tetap mempunyai risiko. Janganlah gata-gata rasa macam Akila dah kata dia tak bahaya. Mari kita buka blender lama-lama, meletup lah nanti. Dia sebenarnya elektronik ni dia bukan tak bahaya langsung, dia kurang bahaya sebenarnya. Dia kurang So kalau dia kurang bahaya berbanding dengan yang barang-barang elektrik ni lah. Okay. So kalau saya kena kalau elektrik dia memang bahaya tapi dia macam mudah lah untuk kita kalau nak try benda tu, tapi kena ada supervision electrician juga. Tapi kalau elektronik dia tak bahaya tapi dia complicated. Dia kalau kita belajar elektronik ni dia quite complicated lah as compared dengan elektrik. Yang tu menarik tu. Kita tengok apa complicated dia yang membuat tak tengok. Walaupun dia complicated tapi Akila tetap minat dengan orang kata apa itu agak membuatkan saya nak tanya benda tu lebih kepada Akila. Kenapa ya Akila benda tu complicated tapi Akila suka? Saya suka sebab dia satu cabaran. Saya ni jenis yang suka benda yang mencabar lah. So dia quite complicated sebab elektronik ni kalau kadang-kadang kita nak hidupkan dia, kita kena guna coding dan juga kena belajar dia punya contohnya komponen yang kecil-kecil ni lah, nampak ni. So kalau nampak ni kami design sendiri dekat kedai, nampak logo saya IZ Electronics. So ni kami design sendirilah. So ni antara contoh lah barang elektronik. Tapi dia tak adalah complicated sebenarnya, tapi dia memang complicated tapi once kita faham benda tu insya-Allah nampak benda tu senang. Sebenarnya dekat situ kalau kita faham, kita tahu dan kita nak belajar, insya-Allah kita akan rasa semua perkara itu adalah mudah. Apa-apa saja pun kalau kita belajar, kita ada orang kata kita punya guru, kita punya cikgu yang betul. Semua benda jadi senang. Okey. Akila, hari ni adalah hari yang sangat istimewa untuk followers Impiana. Sebab hari ni followers Impiana kena stay tune benda ni sampai habis. Sebab bukan sekadar kita orang nak cicak je, saya nak sembang dengan Akila, mana Akila buat, apa Akila buat. Saya tak nak tanya benda-benda tu sebab saya lebih suka kita nak tengok sendiri apa yang Akila dah buat, apa yang Akila boleh buat dan tunjukkan kepada followers Impiana dekat luar sana. Tapi sebelum nak tunjuk dia, kita mungkin nak mungkin Akila nak cerita. Akak nak tanya dekat Akila sebelum Akila buat demo dekat orang, apa itu fuse Akila? Mungkin anda dekat luar sana sebab Akila nak terangkan apa itu fuse dan cara nak tukar fuse kepada plug. Okay. So semua tertanya kan apa tu fuse. So saya tunjuk fuse ni dia kecil je. Dia macam ni, nampak tak dekat kamera saya ni? Nampak ke? Ni fuse. So fuse ni sebenarnya dia adalah merupakan safety feature untuk barang-barang elektrik kat rumah kita. Contohnya kalau kita guna barang elektrik tu lebih power, so fuse ni dia akan meletup dulu. Okay, so dia protection lah. Kalau tak ada fuse ni, kalau kita guna barang elektrik tu, kita consume power yang tinggi, dan barang elektrik tu dia akan overheating. Bila overheating dan barang tu akan rosak lah barang elektrik tu. Ataupun worst case akan terbakar barang elektrik tu. So kalau fuse ni dia boleh cakap dia sebagai alat keselamatan lah. Alat keselamatan kepada barang-barang elektrik. So biasanya fuse ni kalau kita tengok normally dia 13A. Kau nampak sini ke 13A? Tak tahulah nampak ke tak. Okay. Nampak sangat Okay. Nampak 13A. Nampak jelas. So biasanya fuse untuk barang elektrik ni
kebiasaan dia lah, dia adalah 13A. So A tu maksudnya ampere. So dia adalah untuk current lah. So kalau contoh ni dah meletup fuse ni, kita boleh tukar dengan barunya dekat boleh beli dekat kedai hardware lah, dia RM1 lebih saja. So make sure beli yang baru tau, make sure beli yang rating yang sama 13A, jangan beli 5A, 15A, ambil yang 13A, tepat-tepat dia punya rating dia. Tepat. Apa yang berlaku ya Akila kalau apa ni, bila kita beli, okey memanglah kita tahu kita akan beli voltage yang sama 13A 13A. Dan kadang-kadang mungkin orang berpendapat kalau dia dah kuat dengan 13A, dia nak tambah lagi power. Mungkin dia jadi turbo. Mungkin kan cara kita berfikir berbeza-beza. Kan? Dia pun pergilah hardware dan beli 15A. Apa yang akan berlaku kalau dia menggunakan fuse yang berlainan voltage dia? Okey, dia bukan berlainan voltage, berlainan unit dia, berlainan nilai dia. So dia kalau tak digalakkan lah, sebab dia protection dia kalau boleh memang 13A saja, sebab 13A ni dia punya watt dia 700 watt sampai 3000 watt lah. So kalau 15A tu saya takut dia punya watt dia tu berbeza. So kalau boleh jangan sekali-sekali nak cuba, kalau ingat 13A, 13A, jangan 15A kan. Sebab setiap dalam membuat elektronik ni dia kena ikut tertib dia dan adab dia. Jangan langgar adab apa yang cikgu dah kata. Kalau 13 lah anda tengok. Dengar marah tu cikgu ni. marah ni. Jadi itu dekat mana? Okey, macam mana mungkin Akira boleh terangkan? Okey, fuse tu berada dekat mana? Mungkin Akira boleh tunjuk atau macam mana? Okay, so sekarang saya boleh demo kan? Boleh, kita dah boleh start dah. Boleh. Okay. So hari ni saya nak demo macam mana cara-cara nak tukar fuse. Okay. So mungkin dah boleh Akila masukkan sedikit elemen-elemen hi gang. Itu yang boleh. Okay. Sekejap kita pusing dulu, pusing kamera. Dekat sini. Inilah rakan-rakan dan pembantu-pembantu Akila yang ada. Akila, okay. Kalau sementara kita tengah tengok Akila tengah ready untuk kita buat demo ni. Nampak Akila tengok ni, saya ingin katakan kalau anda di luar sana mempunyai barang elektrik yang rosak, okay, orang kata kita kena berjimat juga. Kadang-kadang setengah orang kata, alah, macam contoh yang depan saya ni, dan sekarang Akila dah keluarkan adalah cherry elektrik. Alah, kalau rosak beli lain, murah aja kat luar. Okey tak, tapi selagi mana yang anda boleh memperbaiki benda tu, jangan buang. Cuba kita hantar ke kedai ataupun anda boleh lakukan sendiri. Mungkin hari ni Akila nak ajak kat kita demo macam mana nak buat sendiri. Tapi kalau anda tak berani, takut, pergilah ke section 7, carilah IZ Electrician. Betul tak? Elektronik. AZ Elektronik. AZ Elektronik. Okay, so nanti Impena akan tag nama kedai dan lokasi apa nama ni, kedai Akilah yang berada di section 7 Shah Alam. Okay, sebab semua benda, Akilah pernah cakap dengan saya, semua benda boleh kalau boleh diperbaiki. Dia kata sebab kalau kita tahu dan mungkin dia tidak adalah major kerosakan, insya-Allah boleh dibaik pulihkan. Saya tak sabar nak buat. Kejap. Saya ambil screwdriver tadi, berlari saya. Driver dia pun lari. Okey. Okay. So, saya boleh mula Kak? Boleh. Ready. 1 to go. Jom. Siapa yang tak sabar nak tengok apa yang Akila buat, boleh komen kat bawah ni dan kata, okey, kita orang tak sabar nak tengok. Dan juga saya nak cakap dekat sini, kalau anda ramai yang komen kat bawah ni, mungkin Impiana akan bawakan Akila untuk ajar kita lebih banyak dan lebih mendalam lagi. Kalau nak, tolong komen nak. Okey. Boleh tanyalah soalan satu soalan, insya-Allah Impiana akan jawab ataupun Akila sendiri akan jawab dekat bahagian komen kat bawah ni. Kan Akila kan? Boleh. Okey, mungkin Akila saya mula. Kan? Okay. So, hi gang. So, hari ni kita nak belajar cara-cara nak tukar fuse dekat plug. Nampak ni. So, kadang-kadang kan korang guna
perkakas elektrik, lepas tu and then dia tak hidup kan. Korang boleh check dekat fuse ni dulu. So fuse tu dekat plug ni. Okay, so saya demo dulu. Kalau saya onkan dia. Kita tengok sini. Tak nyala pun LED dia. Okay. So bila tak ada power, kita boleh check fuse dekat plug ni. So mana fuse tu kan geng? Fuse tu kalau kita tengok sini nampak tu, dah tulis dah tu. Nampak dia tulis fuse. Okay. So korang ambil lah screwdriver tu, kita buka. Kat sini. Nampak tu. Inilah fuse geng. Okay. So kita tolak guna screwdriver ni. Alright. Okay. So biasanya siapa yang ada multimeter, which is this one, kalau korang nampak kan, Swiss selalu guna ni kan. So multimeter ni dia boleh check fuse ni rosak atau tak lah. Tapi in case kalau korang tak ada multimeter, boleh tukar je fuse yang baru. Kita boleh try tukar terus je lah, tak perlu check. Okay. Tapi kalau ada multimeter, saya demo dulu macam mana cara dia. So masing-masing pegang multimeter masing-masing. Tunjuk sikit multimeter masing-masing. So kita pergi ke sini, nampak ni yang ada simbol ni, tegit sini. So dia akan check fuse ni okey atau tidak. Kalau dia bunyi maksudnya dia okey. Kalau tak bunyi maksudnya tak okey. Nampak yang tak bunyi. Okey, tengok ni. So dekat sikit sini. Nampak ni tak ada bunyi kan? Okay, kita cuba ambil fuse yang baru. Kalau kita ambil fuse ni yang lama, ini yang baru. Okey. Start sini. Sekejap dia tak bunyi sekejap Okay. Nampak ni tak ada bunyi tak ada bunyi. Okay, tempat sini. Ni ada bunyi. Okay. Itu dah beza dia. Fuse yang baik dengan fuse yang dah rosak lah. Okay. So yang bunyi ni, kita ambil yang bunyi ni. So kita letak balik dekat sarang dia. Okay, tengok sini. Sini. Kita letak dia. So ni kita letak je tau. Dia tak ada polarity dia. So nak letak macam ni pun boleh, nak baring macam ni pun boleh. Okay. Dia tak ada yang negatif positif tu kan? Tak ada langsung. So kita letak. Okay. Then kita tutup balik. Okay. Lepas tu kita cuba pasang. Okay. Tengok sini. Okay. On. Nampak tu. Dah nyala geng. Kan senang tu. Tak perlulah kita nak cakap, abang-abang belilah apa ni. Dah panas dah. Tak payahlah. Tak perlu dah nak beli yang baru punya. Berapa ringgit je ni? RM1 lebih je. Betul, berbanding dengan kettle yang berharga RM59. Ya, betul Kak. So macam tu lah cara guna. Tapi kalau siapa yang macam kalau boleh ada siapa yang kat rumah tu yang reti bahagian elektrik, kena ada supervision lah. Sebab takut kalau terjadi apa-apa ke. Okay. So elektrik ni tak boleh main-main tau. Dia bukan macam elektronik. Jangan main-main ya, barangan elektrik jangan main-main. Ya betul. So ada apa-apa soalan ke? Ada apa-apa nak saya tuangkan air ke? Mungkin boleh bancuh air selepas ini untuk mereka semua. Mungkin yang ramai dah tengok macam wah, okey, saya pasti. Mesti ada orang kata cari-cari air, kettle air yang dah mungkin baru rosak semalam, dah boleh buat, ataupun yang lama dah bersimpan dekat, dah bersarang dekat dalam store tu, bolehlah bawa keluar dan bolehlah test. Betul. So kalau boleh ni lah, kalau dia bukan setakat untuk water heater lah, dia kalau iron pun 13 ampere juga untuk fuse ni. Okey. So maknanya kalau bila iron anda
Yang kadang-kadang kita Ha? kata, lah iron ni dah bertahun rupanya, dah rosak, dah boleh beli iron baru. Sebenarnya tak. Sebenarnya rupanya fuse yang dekat dalam plug iron tu yang mungkin orang kata dia dah meletup macam Akilah kata tadi. Mungkin kita boleh buka dulu fuse tu dekat Ya, kepala plug tu. betul. Betul Jadi betul. mudah je kan dia Okey. nak buka benda tu, tak ada nak susah sangat. Akak ingatkan nak kena buka skru lah, rupanya congkil aja. Betul. Kan? Okey, mungkin Akilah ada lagi apa-apa yang Akilah nak tunjukkan kepada followers Impiana Pagi ni yang ada di sekeliling Akilah. Ni saya tak macam-macam ada kat Okey. lah ni. Ni boleh So, usik-usik ni. selain barang elektrik kan. Okey. So saya barang elektrik. So saya boleh demo projek yang lain. So saya nak demo. Ini antara projek elektronik yang saya buat. Kau tengok sini. Akak ada nampak topi Grab. Okey, kita nak try topi Grab dulu ke? Okey. Okey, kepada abang-abang, kakak-kakak Grab, kena tengok benda ni. Apa yang Akilah nak buat ni? Okay, Pagi so ni memang seronok lah sebab selalunya Impiana hanya panel akan bersembang saja. Tapi hari ni panel tunjuk demo yang bersungguh-sungguh daripada kereta tak menyala, kereta rosak, dah boleh masak air. Akilah tengah masak air lah tu ya. Akilah nak minum lah tu. Ya. Untuk viewers kita luar sana. Okay, so kalau kita tengok helmet Grab ni, sis dah modify tau. Nampak ni, sis letak ada microcontroller kat belakang ni. So kita letak bateri dulu. Nanti sis beritahu fungsi dia apa letak bateri dulu. Kita onkan power dia. Odah. Okay. So nampak ni. Nampak tak? Nampak smiley. Okay. So kalau nak tahu fungsi helmet Grab ni, okay, kalau motor kita signal dia rosak, kita bolehlah guna helmet ni. Sebab helmet ni dia menunjukkan signal kiri dan juga kanan. Contohnya kalau kita nak pergi ke signal kanan, kita teling kepala kita, nampak tu, signal ke kanan. So kalau saya demo, kalau saya pakai helmet ni, saya demo ni tau untuk viewers luar sana, viewers Impiana. Sekejap. Mahal ni, saya nak minta Akilah buat pakai di demo terus kat kita ni. So kalau bayangkan saya bawa motor, lepas tu saya nak pergi nampak simpang ni, lepas tu saya nak pergi, ada simpang kanan, nak lama signal rosak. Okey, kita teling kepala. Macam tu. Wah, macam tu. Okey, kiri kanan. Okey. Itu dulu. Kalau sini, di sini. Tapi sebenarnya projek ni dia agak bahaya lah sebenarnya. Kira orang pakai buat projek ni saja-saja je lah sebenarnya. Tapi kalau macam kan abang Grab, kakak Grab jangan cuba buat benda macam ni, yang pastikan signal motor anda. Okey. Ya, betul. Sebenarnya Akilah, akak tertarik dengan Grab yang Akilah buat ni mungkin sesuai untuk orang naik basikal. Betul. Ni sebab saya ada helmet kan. Helmet ni kan menarik pilih Grab kan. Sebab tu saya guna helmet ni. Ini memang disarankan kepada semua yang suka cyclist ni, yang suka naik basikal ni, boleh ada satu helmet yang macam ni sebab kalau anda bawa basikal kadang-kadang anda pun tak tahu, takkan nak pakai tangan, nak pergi kiri, nak pergi kanan, orang tak tahu, lepas tu orang marah lagi kan. Betul. Jalan, mungkin helmet ni dapat membantu anda. Saya rasalah. Itu pendapat saya ya Akilah. Ya, betul. Boleh. Buat kepala kiri kanan. Suka. Okay, ni salah satu projek elektronik lah yang baru-baru ni dekat TikTok saya yang paling famous, ni yang kita panggil robot sapu. Nampak robot ni? Okay, so robot ni apa tujuan dia? Tujuan ni dia makan semua benda. Kita letak something kat sini, dia akan makan. Okay, so saya demo dulu. So, saya letak sini. Okay, sekejap. Power. Okay. Dia bukan automatic tau. Dia perlukan power tau. AC-DC adapter. Okay. Kita demo. Di sini. Okay. Sekejap. Power tu on.
Comel lah dia. Okay. So dekat sikit. So kalau saya tak sini, tak tahulah dia boleh makan ke tak je Boleh. Tak tahu. Oh lah mulut tak cukup besar ni. Sekejap saya masukkan fuse Kita try fuse. Dia marah lah dia. Oh lapar sangat tu. Laju. Dia mungkin Akilah boleh ini adalah yang boleh dikatakan tong sampah elektronik ke Akilah? Boleh juga. Tapi saya namakan dia sapu lah sebab dia sapu semua benda. Dia DKL lah ni. Alah comel lah minion sapu ni. Okey, maknanya benda-benda macam ni dia orang kata benda yang sangat interesting kan. Akan tak puas tak puas nak melihat benda-benda apa yang Akilah. Okey, itu baru kita nampak tadi helmet, sekarang ni Mr. Sapu Akilah buat kan. Akilah, sebenarnya Akilah berminat dekat dalam bidang elektronik ini sewaktu itu Akilah berusia berapa tahun? Okey, sebenarnya saya minat bidang elektronik ni waktu tu umur saya berdegree bila 23 tahun rasanya. Masa saya hujung-hujung degree lah. So sebab saya minat tu sebab bila kita dah hujung-hujung semester kan banyak projek elektronik yang kita kena buat kan. So daripada situ je macam tiba-tiba je passion tu datang sendiri. Tapi saya rasa macam ikut darah mak saya jugalah sebab dia mak saya merupakan seorang engineer. So bila dah hujung semester tu saya memang banyak buat projek elektronik lah. So saya punya final year project saya buat tangan untuk orang yang orang cacat lah, orang yang tak ada tangan. So saya pun dah try test saya punya final year project tu dekat tangan orang cacat tu dan alhamdulillah boleh gerak lah. Dan kebetulan final year project saya tu masuk pertandingan iaitu Innovate Malaysia Design Competition dan alhamdulillah saya dapat nombor 1 projek tu. So daripada situ je macam teruslah minat sampai ke hari ni. Sampai kita nampak semua projek ni lah. Projek. Kalau tengok projek lain ni. Mungkin Akilah boleh menghasilkan untuk masa akan datang untuk ibu-ibu bapa-bapa yang ada kat luar sana yang nak hantar anak-anak diorang yang suka duk godek sana kat rumah tu, mungkin boleh hantar. Mungkin kita boleh buka kelas Akilah lepas ni. Sebenarnya robotik kita panggil. Sebenarnya kalau kelas tu memang saya dah buka dah. Saya buat kelas yang one off dah. Maksudnya siapa yang nak belajar elektronik memang kalau nampak sini, yang nampak board ni memang satu je kat Malaysia sebab kita orang design sendiri dekat kedai saya. So nampak ni ada logo ni, logo Aizia tu ni. So sesiapa yang datang saya punya kelas, saya akan ajar diorang komponen elektronik. Kita nampak sini ada LED, ada button, ada sensor kat sini, ada servo motor boleh gerak sini. So memang saya dah mungkin Akilah boleh tunjukkan dan kenalkan sedikit komponen-komponen elektrik yang ada di tangan Akilah sekarang. Mana yang elektronik yang ni ke? Ya. Okay, so kalau nak tengok sini, kita tunjuk satu. Nampak ni salah satu sensor. So sensor ni dia detect temperature dengan humidity, kelembapan dekat sekeliling lah. Okay, so ni pula sensor kita panggil IR sensor. So IR sensor ni dia detect ada objek kat depan ataupun tak ada objek kat depan. Okay, nah ni LED. Ni LED ni ada 4 color tau kita kasih. So ni pula ada button. Okay. Dan ni pula this is what we call LCD display. So dia displaykan macam contohnya sensor punya value dekat sini. Anything you want to display here lah. And this is keypad. Korang boleh try tau keypad ni. Okay. So ni keypad. And kita ada what we call it buzz. Okay, keypad ni function macam kalau kita nak buat security door lock ke, boleh guna keypad ni. Macam nak masuk password kan. Macam masuk password dia, lepas tu baru motor digerak. Macam tu. Menarik. Okay. Maknanya kalau ada Akilah buat kelas, komponen ini Akilah akan beri kepada pelajar-pelajar tersebut lah.
Saya akan beri pendedahan kepada orang lah yang barang-barang dekat atas ni. Yang apa ni, barang elektronik ni. Maknanya ini adalah orang kata benda barang-barang elektronik orang kata basic ke? Adakah ini yang boleh dikatakan basic? Basic. Memang betul. Memang siapa customer datang kedai saya, rata-rata dia beli barang-barang ni. So saya design, saya letak semua barang-barang elektronik ni dekat atas ni. Sebab barang elektronik ni sebenarnya dia pecah sebenarnya. Maksudnya ni satu benda, jadi satu benda semua. Tapi saya design, so jadikan dia dekat satu papan ni. Jadi training board. Dia satu training board. Okay. So biasanya macam pecah macam ni lah. Kalau saya tunjuk ni kepada viewers yang confused ni kan, kita tengok sini, ni sensor kan. Kalau ni, kalau nak beli satu-satu pun boleh juga macam ni. Nampak sini. Okay. So biasanya customer datang, dia nak beli barang macam ni lah, nak untuk projek dia orang semua, dia beli satu ni. Lepas tu and then dia akan beli barang-barang yang ni LED semua ni. Yang ni kan. So saya nampak benda ni and then saya design, jadikan semua barang tu atas board ni. Maksudnya nanti kita boleh guna wire-wire and then kita boleh coding terus dekat sini. So nanti barang elektronik akan bergerak lah. Akan bergerak ke apa-apa ke. So tapi saya jual juga training board ni, boleh dapat dekat Shopee IZ Electronics. Okay? Nampak tak? Boleh beli dekat Shopee. Okey, kalau yang dua jual. Kalau sebab yang duduk berdekatan yang ada di sekitar Shah Alam boleh pergi ke Seksyen 7 kan Akilah kan? Pergi ke 7. Betul. Pergi kat kedai saya Seksyen 7 Shah Alam. Duduk di luar Shah Alam ataupun di luar negeri Selangor boleh membeli di atas talian dekat Shopee. Nampak dekat Shopee pun dah jual dah. Tapi kena cari AZ. AZ shop. IZ Electronics. Kita sebut betul-betul IZ. Saya panggil AZ. Huruf E dan huruf Z. Dia sebenarnya IZ. Okey. Akilah, dalam untuk musim-musim PKP sekarang ni kan, kita tahu kita tak boleh keluar apa semua, tapi kalau ada pelanggan dekat luar sana yang mempunyai masalah yang macam ni, ada masalah nak repair tapi mungkin diorang tak boleh nak buat sendiri, takut. Selalunya masalah takut ni yang membuatkan ramai orang tak boleh nak repair barang sendiri. Betul tak Akilah? Betul. Dia bukan takut je sebab tak ada ilmu tu lah. Betul lah. Bila kurang ilmu kita tentang pendedahan, saya mengaku sebab saya pun kurang pendedahan, sebab tu pagi ni saya bawa Akilah bersama kita. Sebab kalau nak suruh bila dah rosak, saya punya dalam fikiran saya kan kita beli baru je lah. Macam tu. Sebenarnya dia rosak sikit je. So kita dah rugi guys tu. Tapi kalau kita nak hantar barang dalam musim PKP ni macam ni, kita mungkin boleh kedai masih buka kan Akilah? Ya, buka. Alhamdulillah buka. Anda boleh hantar dekat kedai untuk Akilah tengok dan periksa apa sebenarnya. Okey, nak tanya dekat Akilah, kadang-kadang bila macam Akilah selalu keluarkan dekat dalam TikTok, dalam social media Akilah, macam tadi repair kettle apa semua, tapi pernah tak berlakunya repair, example akan ambil tadi saja kettle air panas tadi. Bila Akilah kata tadi mungkin dia tidak function disebabkan fuse tadi, betul kan? Tapi betul. bila Atika dah tukar benda tu, Akilah dah tukar benda tu, tapi benda tu masih tak fungsi. Pernah tak jadi berlaku itu? Sebenarnya apa pula sebalik daripada bukan fuse, apakah selain daripada tu yang boleh terjadinya benda tu rosak? Okey, sebenarnya kalau boleh ke kalau saya duduk, saya punya ni assistant saya dapat. Boleh, mari kita duduk. Duduk. Sebab kita dah nak bersembang kan. Ada lagi ke demo? Tak ada lagi kan demo? Nanti kalau nak sekejap lagi nak demo pun boleh lagi. Tengok seronok lah dengan Akilah ni. Kalau anda dah gembira nak tengok Akilah, rugi. Bukan senang tau Akilah nak buat demo macam ni banyak. Bukan senang. Jarang-jarang ni. Jarang-jarang semua kerana followers Impiana kat luar sana. Jadi kena ucapkan ribuan terima kasih kepada Akilah banyak kerana spend time dengan kita pagi ni. Seronok. Saya pun seronok sebenarnya tengok benda ni. Rasa nak pergi belajar lah dengan Akilah. So yang berbalik pada soalan akak tadi apa ni? Saya dah terlupa dah tadi.
Bila itulah akak ni panjang sangat bercakap kan. Bila kita macam Akila dah dapat tadi kettle, orang pelanggan hantar dekat Akila. So Akila kata mungkin disebabkan fuse tersebut. Tapi sebenarnya bila Atika dah ada fuse yang baru, tetapi dia tidak berfungsi. Mungkin ada komponen yang lain rosak. Selalunya apakah masalah perkara itu berlaku? Okay, biasanya dia ada banyak sebenarnya dia punya possibilities dia, kemungkinan kat bahagian mana yang rosak. So salah satu tu yang saya tunjuk tadi adalah fuse kan. So another possibility yang rosak adalah menyebabkan short circuit. So short circuit tu maksudnya biasanya kalau kita tengok dekat water heater, kat plug tu kan dia ada 3 wayar kan. Ni saya sujudlah. So salah satu ni short circuit tu maksudnya ni kalau tengok plug ni di sana ada 3 wayar. Dia ada, kalau nampak sini, kalau nampak sini dia ada tulis mana live dengan neutral dengan ground kat sini. So live ni dia kalau bersentuhan antara dua ni wayar dia, so tu lah kita panggil short circuit. So bila dia short circuit dia akan fuse tak akan meletup jugalah. So tu kemungkinan kena check wayar kat dalam ni lah. Sebab tu dia gunanya kalau ada multimeter ni dia senang untuk buat checking dekat barang-barang elektrik. So salah satu tu short circuit lah, short circuit. Okay, multimeter. Betul perkataan dia adalah multimeter. Okay, akak suka dengan perkataan dengan multimeter. Okay, katalah sekarang ni kita semua mempunyai kesedaran yang tinggi dah. Semua orang tengah belajar dengan Akila ni. Jadi nak beli multimeter. Kita kena berguru dengan Akila, kena dengar apa Akilah cakap. Okey, sekarang semua murid-murid di sana kat luar sana dengar apa Cikgu Akilah cakap. Okey, kena ada multimeter. Okey, multimeter ni nak berdapat di mana, nak beli dekat mana? Berapa sebenarnya lebih kurang harga dia? Mungkin Akilah boleh terangkan. Okey, sebenarnya multimeter ni kita orang dah jual juga tapi dah out of stock. So nanti insyaAllah kita akan restock dekat Shopee kita orang, so korang boleh dapatkan multimeter lah. Tapi ni bukan multimeter jenis ni, multimeter jenis yang basic multimeter yang murah-murah punya lah, senang untuk korang explore lah. Tapi multimeter ni biasanya guna untuk troubleshoot. Kalau terutama dia kalau bahagian wiring ke, so kita boleh guna multimeter lah, dia mudah. Kalau boleh saya galakkan lah, multimeter ni ada dekat setiap rumah. Dia senang nak buat kerja. Itu paling best, ayat paling best. Kena ada. Orang kata kalau tak berani pun nak tukar kurang, orang kata tak tahu macam mana nak buat, itu tak jadi masalah. Tapi multimeter ni kena ada sebab anda boleh check dulu. Bila nak check kan, okey Akila, akak tahu mungkin followers impian kat luar sana ramai yang bijak-bijak, mungkin bijak daripada saya. Kan? Okey, saya akan nak tahu dekat sini dia punya simbol-simbol yang ada di multimeter tersebut. Mungkin boleh Akila terangkan. Tak semua orang tahu sebab akak tidak belajar bahagian elektronik. Okay, so saya boleh inilah demo. So kalau tengok sini, multimeter yang saya guna ni adalah jenis Fluke multimeter. So multimeter dia ada banyak jenis brand. So brand yang saya guna ni brand Fluke. So kalau kita tengok sini, dia ada beberapa simbol. So sekarang ni kita nampak arah arrow ni dia dekat sini. So kalau nak buka, kita pusing sini sajalah, dia akan buka So kita mesti tanya kat apa simbol-simbol ni kan. Okay. So kalau kita tengok sini, kalau nampak yang V macam dia macam wave sikit macam tu, ni kita panggil dia AC voltage. So AC tu apa? AC tu alternating current, AC voltage. Kalau nak tahu rumah kita ni, kalau kita supply daripada line kat luar tu kan, so masuk dekat rumah kita 240 AC voltage. Okay, so AC voltage kita boleh measure dekat sini sebenarnya. Okay, so ni AC voltage, and then ni adalah kalau nampak straight line ni, this is DC voltage, the direct voltage. So ni voltage ada dua lah, AC dengan DC lah. Okay, kalau DC voltage ni contohnya saya demo, kita nak measure bateri lah kan, bateri contohnya bateri ni sini. Saya ambil bateri, contohnya saya ambil bateri satu ni. Saya tak pasal bateri ni ada lagi ke tak, dia punya volt je. Okay, so nampak sini, ni 9 volt kan. Okay,
So kita ambil multimeter, kita tengok ni macam bateri ni tak semesti dia 9 volt. Bila kita dah guna dalam jangka masa yang lama, dia akan turun voltage dia. Okay. So kita ambil bateri ni. Sekejap. Mohon dah boleh klik kamera. Okay. So kita pergi kat DC ni, direct DC voltage ni. Okay. So, kita di sini. Play. Okay. So kalau kita tengok sini nampak ni ada COM. Okay. COM ni maksudnya untuk yang warna hitam ni lah. Untuk yang ni. Kalau nampak sini, merah ni untuk voltage, nampak V ni. So kita pastikan merah dekat V, yang hitam ni dekat COM ni. Okay. So ada sebab kenapa je color berbeza tau. Okay. Kalau biasanya kita just ni je, kalau hitam ni maksudnya negatif. Kalau yang merah ni maksudnya positif. Okay. Kalau kita tengok sini, nampaklah ni ada positif dan juga ada positif, negatif. Ni negatif lah. Okay. So kita ambil yang merah ni, positif, kita pergi kat sini. Okay. Dan negatif, kita pergi kat sini. So kita nampak tu. Okay, sekejap. Nampak bacaan tu. Okay. 8.36 DC voltage. Okay. So yang ni dia tak apa ni, orang cakap dia bukan 9 volt dah lah, dia dah guna dah ni, sebab tu dia turun dah voltage dia. Tapi dia masih boleh digunakan lah kan? Boleh. Cuma bila dah guna, dia akan berkurang lah, voltage dia akan berkurang, dia takkan naik lah. Sebab itulah orang jual bateri dekat luar, kalau tak adalah hilang bateri. So sini pula millivolt. Okay. Ni untuk nilai yang kecil, millivolt. Dan ni pula ni lah yang saya guna tadi tu untuk check continuity yang tadi tu. Okay. Contohnya kalau tekan ni kan. Nampak macam doktor dah. So kalau contohnya benda ni kita nak check apa tu arus punya, dia punya, senang kata lah kalau nak check wayar tu putus atau tidak macam tu kan. Contohnya kalau saya ambil tak ada wayar. Tak apalah. Nak tengok arus itu okey ke tidak, nak tengok wayar tu putus ke tak, tapi jangan letak dekat kepala kita lah pula. Nak tengok putus tak wayar dekat otak. Jangan Tak ada. Jangan buat kat kawan terasa kawan nanti. Contohnya kalau macam ni kan. Jadi wayar dia tak putuskan. Kalau kita putuskan ni, contohnya kalau saya putuskan, memang tak ada lah continuity dia, nampak ni, tak ada bunyi lah. Tapi kalau ni rapatkan, saya rapatkan, nampak ada bunyi balik. Saya lepas tak ada. Nampak tak? Kalau anda cuba macam tadi saya kata, anda cuba kat kawan anda tapi tak bunyi, maknanya wayar putus. Tapi kalau dia ada bunyi, maknanya tak. Tapi janganlah, itu saya je gurau di pagi hari ni. So yang ni pula lagi dua ni, ni kapasitor. Ni lah kita boleh check kapasitor dekat kipas-kipas tu. Okay. Ni simbol kapasitor dan ni pula simbol frekuensi hertz. So tu sajalah. Untuk multimeter, untuk basic macam tu. Kena ada, setiap rumah kena ada. Kena ada tau. Setiap rumah digalakkan. Sebab sangat membantu. Kita kan biasa dah ada tools yang lain kan, macam spanner semua tu kan. Ni pun kalau boleh ada juga. Sebab benda-benda ni kan Akilah, sebenarnya kesedaran tentang elektrik dan elektronik ni kurang ada pendedahan. Sebab macam tadi aku kata, bila ilmu tu kurang, perasaan takut pun ada. Jadi kita semua tak nak belajar. Kalau macam kita nak bertukang, semua perkakar bertukang ada kat rumah. Tetapi bila benda-benda yang ni, benda-benda basic yang bahagian elektrik, elektronik ni kita tak ada dekat rumah. Jadi sebab tu dah berlakunya masalah kita tinggal dekat rumah, barang rosak kita buang dan kita beli baru. Tapi betul. Impiana bawa anda untuk memberi kesedaran. Nampak tak sebenarnya kenapa adanya Akilah bersama Impiana sekarang ni? Sebab Impiana nak buat sedikit lagi kelainan untuk bukan kelainan, bukan nak buat kelainan pun. Sebenarnya ini adalah
sebahagian dalam hidup kita. Jadi Impiana nak ramai lagi followers dekat luar sana yang saya sangat sayang dan untuk mempelajari dan tahu apa itu pentingnya. Sebab dalam hidup kita, kita rasa benda-benda yang selalu yang diperkatakan. Macam saya kata tadi, hias rumah, tip menghias rumah. Okey, bila kita nak berkebun, kita nak semua perkara-perkara tu, dan kita mungkin boleh buat DIY secara untuk pertukangan. Tapi bila kita sentuh tentang elektrik, kita dah terdiam. Apa kita kan? Apa kita nak buat? Tapi inilah kerana apa Impiana bawakan Akilah pagi ni daripada IZ Electric betul kan? Electronic Enterprise bersama Impiana pagi ni sebab benda-benda ni. Saya banyak lagi yang kalau nak ikutkan apa yang kita nak belajar. Itu baru tadi kita belajar tentang komponen, kenal dekat apa nama tadi tu Akilah? Apa meter? Multimeter. Multimeter. Nampak saya cakap banyak, saya lupa. Multimeter. Okey. Komponen kan dia bercakap komponen nak terangkan terlupa. Okey. Apa fungsi yang ada pada multimeter? Mungkin ada setengah orang yang dah tahu dan mungkin ada yang tak tahu. Okey. Hari ini sebenarnya kita dah bersembang tadi, dah tunjuk demo. Okey, sebelum kita nak akhiri kita punya sembang Deko dan bersama Akilah pagi ini, mungkin Akilah nak bagi sikit, mungkin Akilah nak kongsikan benda yang terakhir untuk followers Impiana dekat luar sana. Ni tips-tips saya Kak mungkin boleh bagi tip. Kalau nak tunjuk demo sikit lagi pun boleh juga, sebab tadi kata nak tunjuk demo. Boleh. Saya ingat nak demo lagi. Banyak ni, saya suka tunjuk-tunjuk barang elektronik. Boleh. Kalau macam tu, saya tarik balik, kita tak habis lagi, mari kita tengok demo lagi. Okay. So, yang lagi satu saya nak demo kejap. Nampak ni, ni projek paling besar ni tau. Nampak ni. Sekejap saya ada. So, Akak pernah nampak ke projek ni Kak? Projek ni tak nampak, tapi Akak nampak ada tempat cek suhu. Kena dengan musim PKP sekarang Akilah. Kenapa tu ada cek suhu? Okay, sebenarnya cek suhu ni dah rosak. Lepas tu saya modify sikit. Saya jadikan dia laser. Kalau Akak tengok ni, dia ada laser. Terpanah hati. Macam tu. So, yang ni, sekejap saya tunjuk ni. Ni adalah target shooting game. Okay. So, kita nampak kan ada target-target sini kan. Nampak ada 4 target sini. Kita ada ghost paper. Kita ada gambar staff IZ Electronic. Kita ada minion. Dan juga Akilah, sekejap. Tadi Akilah kata tanya dekat Akak pernah tengok ke tak? Tapi bila dah dekat macam ni, dah jelas Akak tahu ni mesti PUBG. Betul. Betul Kak. Daripada kita main PUBG tu, kita asyik kalah je kan. Nak buat dah satu game untuk diri sendiri yang murah je. Yang confirm menang. Yang confirm menang. So kalau tengok sini, ni muka saya ni. Ni projek ni intern yang develop dan dia letak muka saya kat sini. Kenapa tu intern tu letak muka Akilah itu? Mungkin dia geram dengan Akilah ni sebenarnya. Dah biasa dah kat kedai ni. So saya demo dulu. Kita kat sini. Sekejap saya buat pakai voltage sekejap. Okay. On-kan power sini. Pergi sini. Wadah. Pergi sini. Pusing kat sini. Sekejap saya on kan. So kepada mak-mak sembang Deko Impiana. Baru nampak live. Kalau mak ayah nampak anak main PUBG kan, suruh dia kata apa kata buat sendiri daripada main dekat phone, dekat game tu kan. Tak, sebab kalau macam ni lah Akilah permainan tu, Akak rasa Akak pun nak main juga. Akak tak marah dah anak Akak main. Mari kita main bersama-sama. Betul. So ni kita on kan dulu. Kita on kan. Kita nampak sini. Wow. Okay, start. Tu dah naik dah. Naik dulu. Naik dulu. So kena tembak lah guna laser ni, kena tembak tempat-tempat tengah ni. Bonek markah. Okay.
Go Akila go. Okay, sama. Ini yang dikatakan confirm menang. Confirm menang. Takkan kecewa lah kalau main game ni. Kalau kalah tu tak tahulah nak cakap apa kan. Kesian lah. Dah habis. So skor kita 8. Lepas tu ulang balik. Lepas ni Akila mungkin boleh tambah sikit bunyi. Mula-mula bila dia start ada VO sikit kat depan tu, ada bunyi voice bunyi suara. Ready 1 2 3 macam tu. Boleh. Nanti kita boleh improve lagi sana ni baru start. Lepas tu bila dah menang macam tadi dah boleh buat congratulations. Tu dia Akila. Dah lah pula seronok pagi ni. Boleh tu. Tapi inilah nampak tak macam mana sebenarnya walaupun kita dalam PKP, walaupun kita masih lagi dalam orang kata mood berkurung ya. Mood berkurung. Tapi kita tetap boleh menghiburkan hati kita. Itu yang menarik. Saya seronok katalah Akila. Nak buat benda ni sendiri. Macam mana pula kalau nak buat benda ni, adakah nanti ada pula follower yang tanya, naklah buat PUBG Akila ni. Special edition ya. Ni saya buat sendiri tau. Tapi nak dapatkan komponen dia ada di Shopee kami. So komponen elektronik tu macam nampak sini kan. Nampak yang ni. Nampak ni servo motor ni. Yang ni boleh dapat dekat kedai ataupun dekat Shopee saya lah. Okay. Dan kalau kat dalam ni pun saya tak boleh buka ni kan, dalam ni barang-barang elektronik dia. So kalau nak tahu barang-barang elektronik ni senarai dia ada dekat YouTube saya. So dekat YouTube IZ Electronics, dekat video description tu saya dah letak dah link Shopee semua tu. So korang boleh tekan saja dan boleh buat pembelian kat sana lah. Ataupun nak nampak projek ni depan mata, boleh datang kedai korang buka nampak tu. So maknanya kalau anda nak buat sendiri, nak buat sendiri maknanya dia macam ni, macam bahan-bahan masakan. Nak masak apa hari ni? Bahan yang kita perlu ada adalah A, B dan C kan. Sama juga dengan elektronik yang Akila tunjukkan ni. Maknanya anda boleh pergi ke YouTube Akila. So maknanya Akila dah bagi resepi PUBG Akila. Ya, betul. Saya dah kasih coding, saya dah kata schematic. Tinggal nak beli barang je tu. Nampak tak? Kalau orang kata kalau masak tak jadi tu salah diri sendiri. Tapi kalau pasang tak jadi tu tak tahu nak kata apalah. Sebab resepi tu orang kata bulat-bulat dah Akila dah bagi. So maknanya anda boleh follow je. Okey, itu yang menariknya tentang IZ. Yang ada dekat IZ ni, maknanya anda boleh bukan sekadar hantar barang untuk repair, tapi anda boleh belajar tentang komponen-komponen elektronik yang orang kata kita tak sangka. Sebenarnya elektronik ni seronok dia macam ni kan. Macam kita sekarang ni, kenapa saya pula yang rasa teruja tadi gatal kata nak bye-bye. Lepas tu Akila kata dekat saya dia nak tunjuk demo lagi, saya pula yang excited pagi ni. Sebab saya rasa bila dalam keadaan macam ni lah Akila ni akak cakap on behalf apa yang akak rasa sekarang ni. Akak rasa macam akak nak pergi tengok dan nak pergi belajar, nak pergi buat benda ni sebab ini adalah satu aktiviti yang mungkin kita boleh lakukan bersama anak-anak dan keluarga kita dekat rumah. Betul. Dan sebab bila benda ni dia jadi, anda saya pasti masa tak jadi tu mungkin anda akan rasa macam tu nak jadi kali hijau. Tapi bila anda dah jadi, benda tu dah terasa dan bergerak dan berfungsi, anda akan rasa macam berbunga-bunga kehidupan ni. Okey, yang tu apa pun tu Akila, jom tunjuk. Okay, so ni kita orang develop sendiri robotic hand. Okay, so yang ni kita orang power upkan dia kejap Akak masih nak tergelak lagi lah dengan cek suhu awak tu sebenarnya. Jangan bawa cek suhu tu pergi jalan-jalan ya. Nanti kan duk tembak orang lain. Orang kata suhu dia ada keluar laser. Ni saya suruh intern buat. Saya kata alah suhu ni dah rosak, kita letaklah sini modify sini, letak laser. Kau nampak depan ni ada laser, lepas tu ada bateri kat sini tu, keluarlah laser dia. Lepas ni dekat rumah masing-masing kena pastikan yang mana satu cek suhu, yang mana satu suhu PUBG anda.
takut anak dah guna. Takut anak dah guna nanti. So kalau sini ni namanya robotic arm. Ni robotic arm So kalau saya onkan dia, saya tak tahu dia okey ke tak ni. Okay. Dia gigi-gigi sikit lah. Patah dah. Tak apalah. Tak apalah, benda ni memang jadi dekat kedai ni. Inilah yang dinamakan ini yang dinamakan try and error. So jangan kecam. Kita kena cakap siap-siap. Kena cakap kepada mereka waktu saya, jangan kecam kami. Tapi video ni dah memang dah jadi pun dekat YouTube kami ataupun TikTok kami. So kalau nak buat projek ni, saya dah sediakan coding dengan schematic dia tau dekat YouTube kita orang. Dia function yang robot arm ni untuk apa? Dia buat apa? Dia untuk pick and place. Maksudnya dia ambil satu barang, lepas tu dia letak macam tu. Anak malas. Tapi dia nervous pula pagi ni. Akilah dia merajuk. Dia kata apa tahu, banyak sangat Akilah ni nak tunjuk. Dia kata hari ni jangan robot awak tu cakap apa tahu, jangan riak sangat, jangan riak, dia kata. Aduh, tapi tak apalah. Ni sekejap ni nanti fix ni. Kalau anda nak tengok apa fungsi dan apa benda robot arm tu boleh buat, boleh tengok di YouTube Akilah, sebab benda tu dah jadi. Jom saksikan fungsi robotik arm yang dihasilkan oleh Akilah. Hi gang. Okay, so kat sini kita ada robotic arm. Okay, so nampak tak ada 4 button kat sini. Okay, setiap button ni kawal satu servo motor. Nampak ni? Kat sini. Lepas tu ni bahagian shoulder dia. Lepas tu bahagian elbow dia. Alright. So kat sini. Sini. Dan juga gripper lah sekali. Okay, so sekarang ni dia try pegang yang ni. Okay, kita gerakkan dia. Dia masuk dalam tong sampah. Okay, kita gerak sikit shoulder, sikit-sikit. And terlepas. Okay geng. Itu saja. Bye. Okay, itu apa pula tu Akilah? Okay, kalau yang ni kan, kalau yang tadi tu, yang projek saya tunjuk tadi tu, kalau tu macam dia level dia tinggi sikit. Tapi kalau nak budak-budak punya, yang macam bawah 10, umur 10 tahun ke apa, boleh lah bermula nak kenal elektronik daripada kit yang korang jual ni. So yang kit ni korang panggil dia airplane kit. So yang ni, jadi kalau boleh beli kat Shopee kita orang, so boleh pasang-pasang sendiri. Lepas tu nampak ni barang elektronik kan, yang ni. Okay, so bila saya letak bateri, dia laju sikit lah di depan. Letak bateri. Dekat sini saya boleh katakan kepada anda semua, ini adalah salah satu teknologi yang boleh memberi perkembangan otak yang baik kepada anak anda supaya betul. Sangat baguslah Akilah sebenarnya. Akak sangat impressed dengan orang kata apa sebenarnya mission awak nak buat sebenarnya. Dia tak nampak mission awak ni sebenarnya besar. Dia bukan kepada bila kita dah bersembang macam ni lama, akak nampak sebenarnya apa yang awak nak buat sebenarnya. Beliau bukan saja nak buat, dia boleh repair tau dekat sini kalau anda tengok bukan dia boleh repair saja. Malahan dia dah kongsi banyak ilmu yang kita sebenarnya tak sedar dekat luar sana. Sebenarnya dah ada dekat YouTube. Lepas tu dia dah sendiri dah buka. Kalau tak boleh datang ke kedai, tak boleh nak beli, boleh beli di atas talian. Dah ada Shopee daripada usia berapa dan kenapa robot. Banyak sebenarnya kalau kita boleh nampak daripada segi positivity dekat sini. Okay, dah ready ke? Ya, dah ready tak? So yang ni dia akan pergi ke depan nampak. Nak pergi mana tu, nak datang kat sini lah tu. So saya demo sekali lagi. Betul So dia akan gerak ke depan lah, macam tu je. So budak-budak yang nak try boleh try lah. Okay, boleh try beli kit ni dekat Shopee kami. So selain daripada kit ni, kita orang ada ni jugalah yang kereta. Saya tunjuk ni kereta ni. So kereta mungkin ni ada controller. Kan harga Akilah, berapa harga dia? Saya tak hafal pula harga dia. Tapi kalau ni berapa harga dia masa tu? RM10. Ni RM10 promosi.
Okey, tapi disebabkan tadi Akila kata dia terlupa dengan harga dia saya dah naikkan sebanyak RM25. So banyak RM15 tu nanti datang kepada saya. Tapi harga kat Shopee kita RM10 lah promosi. Kita nak pasal je lah waktu PKP ni kan kita bosan tak tahu nak buat apa. Boleh lah buat dengan anak-anak dengan ni. Okay, buat yang ni. Ataupun yang ni jugalah. So ni kereta controller lah. So boleh bina dengan anak-anak macam mana nak control nak buat kereta controller sendiri. Bestnya. Okay, so ni controller. So maknanya Akila, kalau akak pergi ke Shopee untuk beli barang-barang macam ni, dia akan komponen tu akan dihantar kepada pelanggan dari dengan satu piece lah, betul? Lepas tu you ada arahan untuk macam mana nak pasang dia ada manual instruction dia. Dia by piece lah. Dia by piece lah, kena pasal-pasal sendiri nanti. Boleh try dengan anak-anak lah. Lepas tu and then bila dah berjaya tu dia satu kepuasan yang orang cakap just seronok lah bila dah berjaya. Macam Kak cakap tadi, berbunga-bunga kehidupan ni bila benda tu dah berjaya. Betul kan? Akak sokong Akila. Nanti akak tiba-tiba Akila nampak akak dekat kedai lepas ni. Sebab apa? Sebab akak nak belajar lagi. Tak boleh nak cipta sesuatu untuk followers Impiana lepas ni. Mana nak tahu kalau saya cipta, kalau berjayanya saya cipta sesuatu lepas ni, mungkin hadiah tu saya jadikan itu sebagai hadiah teristimewa. Boleh kan? Boleh. Nampak, cik saya pun ada cita-cita juga bila saya tengok Akila ni buat benda-benda ni, saya pula yang rasa excited. Sebab saya sebenarnya kalau anda kat luar sana, dah saya cerita pasal saya pula. Saya suka benda-benda yang macam ni sebenarnya. Sebab apa? Dia seronok sebenarnya. Dalam masa sama anda akan berfikir, dia tak ada fikir sampai nak pecah kepala. Tetapi orang kata adalah santai-santai seronok-seronok, walaupun anda geram tak jadi, lepas tu jadi. Dia seronok, dia ada. Kalau tak percaya perasaan tu, saya susah nak cerita perasaan tu, anda dekat luar sana boleh cuba. Pergilah beli kit-kit yang Akila jual tu yang RM10 tu. Beli, janganlah beli satu, belilah 2-3. Anak ramai kan kat rumah. Jangan beli dekat anak je, beli dekat bapa, beli kat mak. Buat ramai-ramai. Satu kalau kita lawan, siapa siap dulu? Satu kerabat. Sebab akak pun tak sabar ni nak tengok dekat Shopee dah lepas ni. Okey, itu adalah yang Akila buat kit, yang Akila buat jualan kit kepada anak-anak, dan mungkin ada benda yang lain yang Akila ada buat juga untuk orang dekat luar sana. Apa selain daripada benda-benda yang macam ni? Maksudnya projek yang dah lebih dipakai besar kat luar sana ke apa? Okey, kalau lebih besar, kalau kat kedai kita orang sebenarnya, maksudnya kita orang boleh kawal lampu dengan kipas menggunakan suara saya. Voice command pada phone. Kalau lampu kipas dekat kedai ni, nampak ni kan? Okay. So kalau switch dia dekat sana. Tapi switch tu kita boleh kontrol juga ataupun melalui phone saya. Kalau akan nak saya demo, saya boleh je demo. Saya akak nak, ini dinamakan smart home. Kita boleh buat ini. Smart home. Tapi saya buat sendiri smart home ni. Mak marahlah brand kat luar tu Akila. You dah buat smart home. Dorang lah tak nak cakap lah. Dalam waktu PKP ni lah kita kena buat smart home, nak jimat-jimat semua. Senang lah nak. Dia dekat sini akak boleh kata betul. Kalau anda bijak elektronik sebenarnya kan, anda boleh jadi orang yang sangat malas panjang zaman. Betul. Betul. Selalu saya dengar mak saya, malas je kau ni. Tak elektronik. Sebab apa? Sebab tengok tadi macam tong sampah. Cuba anda bayangkan kalau anda buat yang Mr. Sapu tadi tu, anda buat dalam tong yang besar dengan orang kata yang komponen yang lebih besar. I rasa dah boleh letak, cucuk je lah dekat mana-mana pelak dekat rumah tu, dah jadi tong sampah. Letak je kan, tak payah nak tekan dengan kaki, nak buka, tak payah. Letak dia makan sendiri sampah tu. Betul kan, betul. Kalau kita boleh, kita faham dan kita tahu ilmu dah banyak dekat dalam dia tu, jangan lupa sifu anda adalah Akila. Betul. Okey, jom Akila akan nak tengok lampu tu yang Akila kata smart office Akila ni.
Tapi kan terkejut pula saya punya staff ni, saya tuk lampu. Blackout, help. So, sekejap. Saya tengok dulu. Oh, maknanya Akila, kalau kita nak buat benda tu, kita boleh buat benda tu sendiri ke Akila untuk Ya, betul. Boleh buat sini. Kalau tengok sini, saya tunjuk. Sekejap, saya panggil sisi. So, kalau tengok sini, nampak tak black box kat sini? Okay. Yang ni kami buat sendiri. So, sini kami di DB box. So, daripada DB ni kami letak relay. Ni relay ni untuk switching kipas dengan lampu. So, yang mengawalkan dia daripada sini. Sini ada elektronik lah. Ni kita orang buat sendiri. Okay. So, kita orang boleh kawal on off kat sini juga. Okay. Lampu boleh kawal kat sini dan juga boleh kawal dekat phone. Sejak saya ambil phone saya. Okay. Nampak anda semua boleh buat sendiri kat rumah. Nampak tu. Jangan main-main ya. Smart home, smart office ni kita boleh buat sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Akila tadi. Kalau kita ada ilmu, insya-Allah boleh. So kenalah belajar. Ilmu ni kita belajar sampai mati sebenarnya. Okey, Akila dah datang. Okey. So ni pun maksudnya saya bukan boleh kawal duduk dekat saya duduk kat rumah ni, saya boleh kawal kan. Maksudnya saya mana-mana saya pergi saya boleh kawal lampu dengan kipas ni. Mana-mana saya pergi asalkan pun saya connect kat internet. Okay. So contohnya saya demo. Hey Google, turn off the lamp. It looks like that device. Saya lupa command je lah tu, turn off the light Bye. Hey Google, turn off the light. Sorry, it looks like that. Kak, saya lupa command dia lah Kak. Nampaknya turn off the light ke lights off Lights off tak ingat lah, dia kena ada command dia. Turn off the lamp ke? Turn off the lights ke lights off saya try kat sekali lagi. Boleh kita try. Hey Google, shut down everything. How can I help? Shut down everything. Sorry, it looks like that device. Saya tak ingat command je lah Kak. Allah. Tapi dia kena ada certain command dia. Dia tak boleh macam terus dia akan cakap bahasa Melayu ke apa, dia tak boleh tutup macam tu. Dia kena ada certain command dia. Maknanya tapi yang menariknya dekat sini, walaupun apa yang Akila buat, Akila linkkan dia dengan Google Betul, Google Assistant saya buat. Maknanya dengan Google tu, contoh kalau kita bercakap pasal smart home, smart office ni, selalunya mereka ada sendiri apps diorang sendiri. Betul tak kan? Mungkin nama apps tu AB apa-apa switch off the light something macam tu. Tapi kali ni yang macam Akila buat ni, Akila bercakap dengan Google. Maknanya sistem ni yang Akila buat sendiri ni, Akila buat melalui Google punya voice command. Google Assistant. Maksudnya tak perlu macam kat phone kan dah ada Google Assistant kan. Betul. Macam kalau iPhone Siri. So dekat Google Assistant ni saya terus cakap lah macam, hey Google, shut down everything. Lepas tu nanti dia shut down lah. Tapi saya tak sure command dia apa, saya dah lupa dah. Tapi dekat TikTok saya ada dia punya demo dia. Dekat TikTok, dekat YouTube. Mungkin nanti kita akan tunjukkan dan kita akan sharekan dengan anda followers Impiana kat sana nak tengok macam mana Akila buat voice command dengan Google untuk tutup lampu dan kipas yang ada kata. Maknanya kalau dah ramai yang suka dengan apa yang Akila buat ni, akan nak tanya dengan Akila dekat sini. Mungkin Akila kalau katalah akan nak buat benda ni dekat rumah, adakah kita pelanggan kena panggil Akila datang kat rumah ataupun boleh buat sendiri, Akila bagi tips ke macam mana? Macam mana untuk yang ni ke Kak? Untuk smart home ni. Untuk smart home ni kalau nak buat sendiri pun boleh juga, sebab saya dah share dia punya coding dengan schematic dekat YouTube saya.
cuma macam biasa, cuma tinggal beli barang-barang saja. Tapi kalau nak saya ajar, saya ada what we call is consultation service lah. Saya akan ajar macam mana nak buat sendiri. Tapi saya lebih galakkan kalau anda yang baru belajar, yang baru nak tahu ni, kenalah ada gurunya. So mintalah orang kata nasihat daripada Akila. Okey, kenalah ada consultation daripada Akila. Jadi anda kalau dah berminat dengan apa yang Akila tunjuk dekat kita hari ini dan nak tengok lagi yang lebih menarik lagi apa yang Akila boleh buat bersama followers Impiana, bolehlah komen ramai-ramai kat bawah ni dan tanya 1001 soalan dan mungkin insyaAllah Akila akan membalas kepada anda. Okey, Akila, sebelum kita akhiri, Akak dah excited dah ni, Akak nak pergi tengok lagi. Tapi yang tadi, yang komen apa semua tu ada di YouTube ya? Ada. Jadi nanti kita semua pergi tengok di YouTube dan ataupun nanti insyaAllah mungkin Impiana boleh paparkan kepada anda macam mana dan apa yang Akila dah buat benda ni. Okey, Akila, akhir kata daripada Akila untuk followers Impiana dekat luar sana, mungkin Akila boleh cakap apa-apa? Okey, akhir kata saya kepada korang luar sana yang nak ceburi bidang elektronik ni, tapi macam confuse lagi ke, rasa macam benda ni susah ke apa. Bagi saya, kalau awak ada rasa macam nak masuk bidang tu, nak try je dulu. Sebab mana tahu daripada kita try tu, apa ni orang cakap? Tertimbul je minat dia. Tertimbul je minat tu. So tapi kalau perempuan dekat luar sana yang memang minat bidang elektronik ni tapi malu-malu nak cuba, jangan malu, keluar je. Okey, kalau malu-malu datang kedai saya. Kita boleh borak ke pasal elektronik. Betul. Ya, rasa takut nanti rasa macam diri tu dah tak nampak kewanitaan, sebenarnya tak. Nampak tak betapa wanitanya Akila dekat sebelah saya ni kan. Manis sikit. Jadi maknanya kalau kita ni seorang wanita dekat luar sana, maknanya kita orang kata dekat sini kita tetap boleh melakukan sesuatu benda yang mungkin kita belajar daripada muda. Bukanlah kita orang kata nampak macam dah hebat, tak. Sebenarnya kita sekurang-kurangnya kita mempunyai ilmu. Ilmu tu penting. Kan? Okey Akila, terima kasih untuk pagi ni bersama tim Impiana, bersama Akak dalam Sembang Dekor Impiana. Akak sangat berpuas hati dengan apa yang Akila tunjukkan ni. InsyaAllah kita akan ada banyak lagi sesi bersama Akila dan kalau anda ingin tahu lebih banyak tips-tips menarik daripada Akila dan apa yang Akila boleh buat dan boleh tunjuk kepada anda semua dekat luar sana, dalam musim ini, insyaAllah Impiana akan bawa Akila bersama Impiana selepas ni. Okey, terima kasih Akila, jumpa lagi. Okey, bye. Saksikan video yang memaparkan fungsi smart home. Hai gang, okay, so hari ni sis nak kawal kipas dengan lampu. Kedai sis ni menggunakan phone. Guna suara sis tau nak kawal kipas dengan lampu ni. Alah, macam Jarvis dalam cerita Iron Man tu. Okay, so dekat sini ada switch kipas dengan lampu tau. So kita tak kawal kipas dengan lampu guna switch ni. Kita kawal guna suara sis melalui phone ni. Okay, sis demo dulu. Okay Google, shut down everything. Alright, Master. All lamps are off. See you again and stay safe. Semua lampu dengan kipas dah tutup. Okey, kita onkan balik. Hey Google, all system on. Morning, Master. All lamps and fans are on for you. How can I help you? Semua dah buka. Okey, itu saja geng. Bye.